Dalam banking induksi imam startup ni saya akan share, saya sendiri yang akan handle. Satu hari mungkin. Okay? Saya akan pakai silibus kita ambil new intake masuk pada company. Saya akan pakai silibus tu. Dalam silibus tu kita ajar benda nombor satu macam mana nak buat sale. Okay. Benda nombor satu macam mana nak closing. So dia ada ilmu dia. Nama dia sales cycle. Dia ada proses. Kita dapat prospek macam mana kita nak proses dia sampai closing. Kalau kita tak faham benda ni, kita tak nampak step. Okay. Untuk closing, dia ada step sebenarnya. Kita approach dia. Macam mana kita nak approach? Cara kita nak approach. Okay. Faham tak? Kita nak approach dia. Ni step pertama. Lepas kita approach, apa tujuan approach? Nak bagi dia rasa selesa dengan kita. Faham ke tak? Kita approach. Tak reti cara approach, orang tak nak dengar. Kena faham situ. Faham? Nampak? Approach. Step kedua, lepas approach, kita kena fact finding. Saya bagi nikah ni. Kena fact finding. Datang daripada mana, kerja apa. Tak? Okay, ada masalah apa. Apa benda yang kita boleh tolong. Nampak tak? Fact finding ni ada skill dia. Bukan boleh tanya macam polis. Abang kerja apa? Askar. Kerja kat mana? Kat kem askar lah. Berapa lama dah? Yang tu macam soal siasat. Dia bukan macam tu. Kita fact finding. Fact finding ni sambil-sambil sembang je. Oh Tuan Su, okay, daripada mana ni? Kuantan, oh Kuantan. Jauhnya. Nampak? Tapi kita dapat something. Seorang ke? Okey. Tak datang dengan isteri. Dapat dah maklumat kedua. Oh dah kahwin. Oh datang sini urusan apa ni? Kerja. Oh kerja sini. Kerja sini. Oh kita tahu dah dia bekerja. Faham tak? Oh okey. Abang kerja apa? Saya ni doktor. Tahu dah ada duit. Selesai. Faham ke tak ni? Nampak sembang. Faham tak ni? Faham tak ni? Tu skill dia. Kita fact finding. Nampak tak? Saya akan ajar skill-skill ni. Approach, fact finding. Lepas tu fact finding kita akan lead kepada apa masalah dia. Contoh kalau kita jual produk kecil manis. So kita kena lead kepada nampak sihat abang? Nampak? Kita bukan terus tanya, abang ada kecil manis tak? Itu bodoh. Nampak tak? Okey, abang nampak sihat ya? Itulah sihat apa semua. Ataupun saya biasa kalau saya jual produk kesihatan ni, saya akan tanya pasal family. Sebab saya akan tanya, saya nak rujuk pada Kuantan, mak ayah asal Kelantan Kuantan ke? Mak ayah asal Kuantan ke? Okey. Dia akan sebut apa? Mak ayah saya saya asal Kuantan. Mak ayah saya orang Kuantan. Sihat lagi mak ayah. Nampak saya lead. Sihat lagi mak ayah. Ayah sihat, mak Allah, mak lah sikit. Nampak dah dia cerita pasal penyakit. Nampak tak? Dia sedar tak dia nak kena kelus. Faham ke tak ni? Faham? Nampak sembang je. Tapi sembang saya tu, dia akan lead pada, semua sakit apa? Kecil manis. Ngam. Faham? Tapi dia tak rasa saya nak close dia. Nampak tak? Skill. Benda ni saya akan ajar dalam sales cycle. Dah jumpa benda ni, tu. Boleh dah pergilah kepada kita punya produk. Lama dah kerja manis. 20 tahun dah duduk makan produk apa? Nampak dah? Mak saya dulu pun kecil manis juga. Tapi Alhamdulillah settle dah. Amboi. Nampak? Nampak tak? Skill dia tu. Bila awak faham skill ni, Allahu Akbar, nak menjual senang. So, ini ilmu, nama dia sales cycle. Dia ada 7 step. Prospecting, approach, fact finding, baru kita present. Kita dah fact finding. Saya tunjuk tadi baru fact finding tadi. Dapatkan maklumat, bina interest. Macam mana saya bina interest tadi? Mak saya pun kecil manis juga. Tapi Alhamdulillah, sekarang ni settle. Okey. Zul, ada rasa tak? Macam mana boleh settle? Faham ke tak ni? Macam mana boleh settle? Saya umpan dia. Itu skill dia. Macam mana boleh settle? Nampak? Saya bina interest.
Lepas bina interest, barulah saya pergi kepada produk. Nama dia presentation. Lepas presentation, akan ada handling objection. Lepas handling objection, barulah pergi closing. Lepas closing, barulah pergi servicing. Settle yang ni, memang boleh buat duit. Ilmu ni saya akan ajar. Menarik, Zul? Menarik, Iman. Menarik. Okey, tu dalam Iman Startup. InsyaAllah dalam minggu kedua lepas raya tu. Saya akan buat. InsyaAllah. Iman Startup, saya akan ajar 2 perkara. 3 kalau sempat. Pertama, ilmu closing dulu. Kena faham closing. Sebab closing kita buat duit. Kena ingat, business. Bukan marketing buat duit. Marketing keluar duit. Masuk TV, pasang billboard, buat flyers, buat apa semua. Itu semua keluar duit. Setuju? Buat FB ad, marketing, semua keluar duit. So, kita buat business nak masuk duit. Masuk duit adalah closing. Sales. Bahagian sales. Settlekan bahagian sales. Masterkan bahagian sales. Bila sales power, buatlah marketing macam mana pun, kita akan boleh convert duit yang kita keluar untuk buat lebih banyak duit. So, settle closing, saya akan ajar satu benda pula nama prospecting. Prospecting ni banyak gila. Prospecting ni. Kalau saya sedar, Ada dah tengok online tu ikut je yang shopper yang ada kalau ada masalah. Itu dah dulu channel mula-mula. Kita pun baru nak belajar-belajar kan. Ya. Okey, power. Okey. Elfi ni satu-satunya orang yang saya dah bagi amanah untuk mengajar saya cycle. Ada modul saya cycle. Dia satu-satunya orang yang ni. Okey. Mungkin saya pun tahu dia punya closing decide almost 100%. Dia punya closing side boleh bayar dah buat closing decide. Sebab dia proses closing dia buat ads, lead masuk, dia ada team proses dulu. Team proses buat fact finding. Ni nak buat gapo, nak buat kabinet mana, bajet berapa. Daripada situ dia boleh tahu dia ni ada duit ke, dia ni sekadar nak survey ke, dia ni macam mana. Okay. Orang yang betul-betul rasa nak tu, dia set appointment. Bila dia set appointment, dia pergi kat rumah tu, boleh kata 100% closing. Sebab pergi kat rumah tu pun ada proses. Pergi tu, beri salam tak ada teknik dah. Beri salam, lepas tu tengok keliling. Tak ada proses. Tengok keliling. Okay, cari interest dia, tengok dia minat gapo, tengok rumah dia tahu dah design gapo lagu mana. On the way masuk tu nak gapo semua, kita boleh baca dah dia punya tu. Jadi bila siapa di dapur tu nak buat kabinet, kita boleh rayak dah sebiji supaya dia. Sebelum kita boleh rayak supaya dalam kepala dia. Dia tak tubik mulut lagi. Tak patah hati. Kita boleh buat. Dan share menariknya. Kalau bajet RM10,000 pergi RM20,000. Terus. Bila kena teknik closing. Zul tadi bila faham cara closing. Tak macam mana nak approach. Approach tu. Pergi rumah bagi salam tu approach. Macam mana nak approach? Saya approach apa tujuan? Tujuan dia nak suruh kita orang selesa. Macam mana kita nak suruh orang selesa? Puji rumah. Comel rumah kak. Nampak macam design klasik gini apa semua. Kak suka design klasik tak? Black approach, black fact finding. Saya memang suka klasik. Nampak dah lah design lebih kurang dia nak klasik tu. Tengok rumah semua biru apa semua. Nampak dah biru. Jadi bila kita cek nak closing kak, kabinet kita kalau kita letak biru letak gold kak. Jadi kak. Ni tengok contoh gambar kalau kita buat set biru. Nampak tak? Benda lebih kurang. Nampak tak kita nak buat closing? Ada skill dia, ada teknik dia. Bukan terus mari apa semua. Tu apa semua. Nampak tu cara kita buat kerja. L dia ada kepakaran situ. Mungkin L nak tambah sikit biar. Actually Abang Saiful actually dia dah join dah saya punya war dalam dua war. So kita dah buka dah berkongsi data sebenarnya. Cuma saya Abang Saiful cakap nak join, saya cakap join lah, better join. Lepas tu kalau nak masuk mana-mana grup, better create satu grup. Tapi saya dah pesan awal-awal Mas Saiful kalau nak jadi ketua. So saya rasa apa dia cepat-cepat jadi ketua. Alhamdulillah sebab dia cakap Abang Saiful kalau jadi ketua ada banyak lagi
point yang kita akan dapat. Dan actually dua meeting sebelum ni dengan Abang Saiful pun, sebabnya kan Abang Saiful dia akan ada dua wall lah, satu dengan kami. Saya tak tahulah mungkin lepas ni dia akan teruskan atau tak. Tapi Teruskan. menarik. Kita ada dua tim lah maksudnya, sebab yang tim Singapura ni kita dah on balik dah Cik Mai. Dan ajak Abang Saiful dan banyak benda lah yang kita ni, dan sebenarnya ada banyak yang Abang Saiful dah implement. Mungkin Abang Saiful boleh share kot yang pasal sales daripada first tu, yang ada satu apa yang belajar masa dengan kita punya war first hari tu Abang Saiful. Okey, banyak saya belajar dengan L adalah berkenaan dengan data lah, data. Dan L bagi yang formatting untuk closing rate tu, yang done quotation, not respond, closing apa semua, and then kita implement benda tu. Dan impact yang paling besar sekali adalah dulu kita buat manual atau macam mana. Mana kita pergi rumah customer, tanpa kita tengok data, just pergi je. Kita pergi. And then mostly dari segi closing rate, daripada ni 30% saja daripada rumah customer yang kita pergi yang close. Okey. Yang close. And then bila kita guna yang data L tu, dan konsep cara yang L ajar apa semua tu, boleh cakap 90% increase lah daripada closing rate. Kita just pergi 10 orang, 9 yang close. Tu yang very amazing dah, very cost very low lah. Sebab apa? Sebab sebelum pada ni tidak menjalani proses cycle. Betul. So bila kita sekarang ni dah menjalani proses cycle. Sebelum fact finding dulu. Cuma fact finding tu jangan jadi macam polis Kak nak buat mana? Kak nak buat gapo? Rumah tu lagu mana? Bajet ke apa? Dia tak jadi, dia kena buat. Kena ajar buat. Dia tunjuk dah contoh ni. Saya jual bagi orang tak sale ni boleh tu sebab saya buat tu saya dapat. Dia ni nak gini, dia nak gini. So proses. Lagi banyak kita dapat info, lagi senang. Kita pergi tu dengan ready dah. Kita pergi tu. Sebab saya bagi tahu, dengan fact finding tu. Hello. Okay, Dengar tak? Dengar. Nah, kalau kita pergi tu, kalau boleh tak? Kita sampai rumah dia tu, kita boleh tunjuk design tu sebiji ada kepala dia. Sampai tahap tu. Kita dengan kita buat, kita boleh bayar dah perasaan dia. Dia nak lagu ni. Kita pergi tu, kita boleh cerita. Memang power lah. Improve situ memang A lah. Cik Mai share sikit lah. Contoh macam, sebab bila kita ada niche yang sama dan kita ada, sebab bagi saya Abang Saiful dia power dalam sistem, dia dah ada sistem production tu, yang which is saya benda walaupun saya dah pergi, saya bukan senang implement sebab dia memainkan banyak benda lah. Tapi yang bestnya bila kita bertukar, itulah macam contoh kami di KL dulu kita start memang pergi rumah customer, 10 rumah customer kita pergi tanpa kita tapis, closing rate 30%, 40%. Lepas tu kita dah perbaiki apa semua. Jadi sekarang ni kita punya stand, kita tak pergi rumah customer, kita tapis awal-awal. Yang nak pergi, yang betul-betul dah ditapis tu baru kita pergi. Itu apa yang Abang Saiful implement. Sebab sebelum ni bila kita tengok dia punya data, daripada 10 yang dia pergi, 30% closing. Kan? Tapi bila dia tapis 10 tu semua dah yang maksudnya yang masuk tapis ni sebelum ni customer nak contoh customer datang prospek call cakap nak pergi rumah, dia orang terus pergi tanpa bagi harga. Jadi bila dia dah bagi harga dulu, customer dah ada idea harga tu, jadi dia dah 50 ke 80% closing lah tu, tinggal kita nak buat kerja dekat site je. Itu yang bila dia tukar cara tu, team closing pun dah tak perlu penat lah, pergi confirm close. Kalau tidak pergi penat lagi nak explain. Cik Mai bayangkan kalau pergi site 3 site 4 site, jam nak bercakap benda yang sama berulang-ulang. Jadi itulah tu saya cakap tadi, bila kita ada circle kita boleh proses banyak benda. Dan sebenarnya even saya sendiri pun, kita starting pun memang saya boleh katakan 90% acuan daripada apa yang saya belajar dengan Cik Mai, daripada sale, macam kita fahamkan sale, kita cari script sales, Pak Angkati boleh kata semualah, macam mana nak validate market. Macam dulu kami masuk mula-mula, sebab masa kita nak masuk dalam industri Cik Mai, kalau carpentry work ni, kita takkan boleh compete kalau nak jual material yang sama. Lagi-lagi kita tak ada kilang, sangat susah. Jadi
kita cari validate market. Last kali daripada sebelum kita tak jual kayu, kita jual kayu balik sebab kita jumpa satu USP baru customer ni. Sebab kita macam saya, kita bukan jual kabinet lagi lah, kita jual value design tu lah. Kita dah ada, maknanya customer sanggup bayar servis kita, bukan produk lah. Kalau dia tak nak buat kita, it's okay. Kalau dia nak cek murah, bukan kita. Tapi nak ada proses lah. Mula-mula dulu kita tak buat macam tu, kita tak boleh terus macam tu sebab kita tak ada capacity. Alhamdulillah baru ni satu win yang saya rasa macam okey sikit lah. Bila kita sekarang ni kita start dah buat rumah seorang artis, Fasha Sandal. Dan apa Mak Rai cakap, masa tim kita, saya bagi tim saya yang power lah untuk handle. Okay, cakap ready, kau handle Fasha Sandal ni kan. Sebab ni first time dapat Fasha Sandal habis artis. Artis Lepas tu dia cakap dengan saya sebenarnya ramai yang saya sebenarnya boleh je dapat sponsor daripada orang lain. Cakap. Tapi mak saya nak sangat dengan company ni. Saya tak tahu lah dekat tang mana tu. Tapi mungkin daripada marketing yang kita buat apa semua tu lah mungkin. Itu je share sikit. Terima kasih banyak. Okey, terima kasih banyak Saya just nak bagi tahu, inilah value yang ada dalam imam. Kalau kita betul-betul faham, kita betul-betul buat. Nah, okey. So masing-masing akan grow. L dia tukar kilang berapa kali 3 kali setahun. Ambil setahun ni dah tak muak dah. Tukar. Dah muak kata kau gila apa ni? 3 kali tukar. 3 kali 2 kali Cik Mai. Tapi yang ada ni pun memang isu space Cik Mai. Sebab tu kita kena belajar dengan Abang Saiful sebab kalau tak kontrol memang kena cari lagi space yang baru. Tak boleh nak. Okay. Boleh. Kita. Alright. Beres-beres. Okay. Menarik tu. Seronok tu sebab dia satu ni. Pada dekat pula. Itu best. Alright. Beres. Ada lagi? Apa? Cuma kita punya geng kita yang Iman Kaf ni biasa tak adalah tinggi sangat. Itu adalah totally average dalam 50,000 ke 200k lah sebulan. Dari semua average. Jadi tidak besar. Jadi kita cuba nak increase lah sebab masalah utama sebenarnya sektor perkilangan bila kita jumpa bincang ni adalah dari segi part of technical, maknanya kilang sendiri macam L alami, saya sendiri pun alami. Jadi mungkin benda-benda ni lah yang kita akan bincangkan bersama-sama the next episode insyaAllah. Saya nasihatkan jangan naik stay dulu. Settle technical, settle back end. Stay senang nak naik. Tapi saya takut nanti rosak sebab tak boleh nak deliver. Banyak dah kes. Settle yang ni dulu, kemah yang ni dulu apa semua, clear apa semua, slowly naik. Sebab bahaya, sebab saya awak dia melibatkan production ya. Tak ada apa semua, bahaya. Saya dulu saya pernah 2-3 orang student saya tak suka panggil student tapi nak bagi awak faham konsep ni. 2-3 orang yang dah mari belajar dengan saya, duduk setahun hancur company. Serius, duduk setahun hancur company. Hancur bukan sebab tak ada say. Say terlajak sampai tak ada nak deliver. Itu masalah dia. Daripada situ baru saya faham. Oh tak boleh. Aku sebelum nasihat kau orang, suruh naik say, aku kena check dulu back end. Sebab tu apa saya buat, lah ni mudah ya. Apa boleh buat, increase sale. Tapi jangan increase tinggi sangat. Apa tujuan kita nak increase ni? Nak supaya kita faham, aku jumpa cara untuk increase. Faham tak? Faham tak maksud ni? Cara ni, cari jalan, cari skrip, cari apa kaedah untuk increase sale. Contoh daripada 50,000 pergi pada 100. Okey, double mungkin boleh handle lagi. Atau mungkin pergi 150,000. Tapi bila once kita dah dapat 150,000, kita dah faham dah. Okey, ni cara untuk buat sale, tak ada masalah, boleh naik. Stop dulu, maintain 150,000. Jangan pergi. Maintain untuk tengok balik back end. Tengok resourcing kita. Tengok balik kita punya ni. Tengok balik macam mana cara untuk cepat. Tengok balik kita punya production line. Tengok macam-macam lah benda. Tak, tengok macam mana kita boleh deliver. Settle yang ni baru increase, tengok baru. Ketidak acuh. Settle naik terus tak. Hak ni tak ada nak kejar, jumpa nanti.
Tak ada barang delay, customer complain apa semua. Last kali tu big lah. Kena scam, kena apa semua. Kita bukan scam, kita tak ada. Macam-macam ya. Okay, saya tak nak dah berlaku benda-benda lagu tu. So slowly. Sebab awak melibatkan production. Okay. Nak craftman pula. Tak boleh nak sub kat orang lain. Tak ada kita tak jadi. Oh macam. Okay.